Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Yang dihormati Dr. Zulkifli bin Haji Aini selaku tenaga pengajar metodologi dakwah, seterusnya rakan-rakan seperjuangan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini saya akan membentangkan kepada anda semua tentang topik kertas kerja saya yang bertajuk Metod Dakwah Al-Hikmah kepada Pelumba Haram. Sebelum saya memulakan pembentangan saya, izinkan saya untuk memberikan gambaran awal kepada anda semua tentang perbahasan saya pada hari ini. Yang pertama, saya akan memberikan definisi tentang pelumba haram. Siapakah pelumba haram itu? Yang kedua, saya akan menjelaskan atau menyatakan metod dakwah kepada pelumba haram. Yang ketiga, saya akan menjelaskan penegasan dan cadangan di dalam dakwah kepada pelumba haram. Yang keempat, saya akan memberikan konklusi atau kesimpulan di dalam kajian kertas kerja saya ini. Kita akan pergi kepada definisi pelumba haram. Menurut Kamus Dewan Bahasa edisi keempat, pelumba haram adalah dua perkataan yang mempunyai maksud yang berbeza. Oleh itu, pelumba membawa maksud orang yang berlumba, yakni orang yang menjadi perlumbaan, dan haram pula membawa banyak maksud. Di antaranya ialah hukum tergahad dalam Islam yang dijanjikan ganjaran pahala bagi orang yang mematuhinya dan dosa bagi orang yang mengingkarinya. Definisi ini yang lain adalah ditegah, yakni dilarang oleh undang-undang atau tidak sah di sisi undang-undang. Terdapat 3 fasa bagi mencapai metode dakwah secara al-hikmah. Fasa pertama adalah mengenal pasti. Di dalam fasa ini, perlu untuk mengenal pasti persekitaran di kawasan tersebut. Dalam masa yang sama, mencari kelompok yang kecil di dalam 5 hingga 8 orang untuk mewujudkan hubungan supaya dapat memulakan gerak kerja dakwah. Fasa kedua pula menonjolkan diri dengan cara turun padang, pergi ke kawasan-kawasan pelumba haram ini untuk menyeru ke arah kebaikan, seperti baginda SAW mendaki Bukit Safa untuk menyampaikan surat Allah kepada rakyat di kota Mekah. Pada fasa ketiga pula, kita sedia maklum bahawa iman ada pasang surutnya. Maka selepas kita menyeru mereka ke arah kebaikan, jangan biarkan mereka begitu sahaja. Sediakan bekalan untuk rohani mereka. Perkara ini telah ditunjukkan oleh pendakwah bebas yang terkenal di Malaysia, iaitu Ustaz Abid Liu. Selepas beliau berdakwah kepada pelumba haram, beliau membawa mereka ke markas beliau, di mana di situ adalah tempat untuk para pelumba haram ini bertaubat kepada Allah, memperbanyakkan ibadat dan memperbaiki diri mereka. Dakwah kepada pelumba haram amatlah penting, kerana jika kegiatan ini dibiarkan, ini akan membahayakan penghuni jalan raya yang lain, kerana mereka berlumba secara laju dan membahaya. Ini semata-mata untuk memenangi perlumbaan tersebut, di mana hasilnya akan mendapat wang taruhan yang jumlahnya sangat besar. Tanpa kita sedari, mereka akan mula berjinak-jinak di dalam kegiatan perjudian kuda. Sebagai cadangan dalam usaha menangani kegiatan lumba haram ini, banyak pihak perlu berganding bahu. Antaranya, ibu bapa. Ibu bapa perlulah mengambil berat tentang anak-anak mereka yang mempunyai kenderaan sendiri khususnya. Pastikan anak-anak tidak berada di luar rumah sehingga lewat malam, kerana kita risau mereka akan terjebak di dalam kegiatan ini. Seterusnya, badan kerajaan seperti Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ haruslah mengahadkan sisi enjin kenderaan pelajar sekolah ini juga mampu mengurangkan kegiatan lumba haram. Pihak JPJ juga boleh berganding bahu dengan Polis Diraja Malaysia PDRM untuk bekerjasama dalam membanteras kegiatan lumba haram secara berterusan setiap malam di kawasan-kawasan yang sentiasa menjadi pusat kegiatan ini. Jika pihak JPJ atau PDRM dapat menangkap golongan ini, mereka harus dihantar kepada pihak Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM atau Jabatan Agama Negeri masing-masing untuk memberi peringatan kepada mereka. Kesimpulannya, dakwah kepada pelumba haram ini perlu dititik beratkan supaya kegiatan lumba haram ini dapat dihentikan secepat mungkin untuk remaja Islam kita dapat memanfaatkan masa mereka dengan perkara-perkara yang bermanfaat. Justru dapat menjamin masa depan mereka yang lebih cerah dan hidup sentiasa di bawah limpahan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala.
Itu saja daripada saya. Syukran. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.